Tak dengar ya bunyi kipas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal qurubin wa ala sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyatu sahabati ajma'in wa ani tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa khususan ruhin Hindun binti Husin Muhammad Nasir bin Abdullah syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya kan. Surat al-Ladzi Alhamdulillahil qail yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu Allahu ilan nas mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biizni wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan musliman, sidang hadirin dan hadirat, para sahabat dan sahabiah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wa syukrillah, malam ini kita dapat bertemu kembali dan mulai daripada malam ini selang sehari tiap minggu insya-Allah saya akan menyampaikan, mengupas dan membaca kitab Syarah Hadis 40 yang ditulis oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, bekas Mufti Wilayah Persekutuan yang juga sekarang ini adalah merupakan Menteri Agama kita. Saya akan mengajar insya-Allah pada jam 9 suku malam seperti ini dan kita habis sekitar 10-15 minit malam pada tiap-tiap hari Isnin, hari Rabu, hari Jumaat dan hari Ahad. Dia bermakna 4 hari dalam seminggu kita selangkan. Ya insya-Allah. Hadirin sekalian, kitab Hadis 40 ini adalah kitab yang telah dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu ada baiknya untuk malam ini kita melihat biografi secara ringkas berhubung dengan
riwayat hidup Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Nama penuh beliau ialah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Murni bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam al-Dimashq. Dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 Hijrah di Nawa, iaitulah sebuah perkampungan yang terletak di Bandar Hauran, lebih kurang 50 kilometer daripada Bandar Damsyik. Memang semenjak daripada kecilnya, Imam Nawawi seorang yang sangat rajin menuntut ilmu, menghafaz Al-Quran dan lain-lain. Kemudian beliau berhijrah ke Damsyik pada tahun 649 Hijrah ketika berusia 19 tahun untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Ini kerana Damsyik pada ketika itu adalah bandar ilmu dan bandar ulama. Beliau membaca dan mempelajari sebanyak 12 mata pelajaran daripada tuan-tuan gurunya sehari semalam. Bahkan dikatakan bahawa beliau pernah tidak tidur nyenyak selama 2 tahun kerana kesungguhan yang amat tinggi dalam menuntut dan mendalami ilmu. Akhirnya, Imam Nawawi dibenarkan mengajar di Darul Hadis Al-Ashrafiyah selepas kewafatan Imam Abu Syamah pada tahun 665 Hijrah. Pernah juga pada suatu hari terjadi ketegangan di antara Imam Nawawi dengan Sultan yang memerintah ketika itu, iaitulah Malik Zahir Baibars. Ketegangan ini berpunca kerana Imam Nawawi enggan memberi fatwa bersama-sama ulama lain yang mengharuskan Sultan mengambil wang rakyat untuk menghadapi serangan Mongol dan Tartar. Keengganan ini disebabkan beliau mengetahui dengan yakin tentang keadaan Sultan memiliki harta yang banyak di samping ratusan hamba perempuan yang semuanya berhiaskan emas serta berlian yang mahal-mahal. Imam Nawawi berkata, seandainya tuanku menjual semua hamba-hamba itu dan membelanjakan semua barang kemas yang ada pada mereka untuk keperluan perang dan ternyata masih belum mencukupi, nescaya hamba bersedia mengeluarkan fatwa bagi membenarkan tuanku mengambil harta rakyat. Mendengar kata-kata daripada Imam Nawawi, Sultan Zahir Baibars murka, lalu mengusir beliau keluar daripada Damsyik. Dengan berlapang dada, Imam Nawawi menerima hakikat ini. Dengan tenang, setelah lebih kurang sebulan beliau berada di kampung, Baginda Sultan meninggal dunia dan sempat memohon maaf kepada beliau. Ya, di mana dalam sejarah apabila terjadi serangan oleh tentera-tentera Mongol dan Tartar pada masa itu, hampir semua clear dah dia sapu, kecuali Palestin, kemudian sebahagian Mesir,
kemudian itulah Damsyik di Syria. Tu je lagi dah dia nak langgar masuk. Makanya bila dapat perkhabaran bahawa tentera-tentera Mongol Tartar ini telah pun berada di sempadan Damsyik, maka perlulah dipersiapkan pasukan tentera untuk berperang. Ya, maka belanja untuk ketenteraan ini besar. Raja Zahir Baibars, itulah raja yang memerintah pada masa itu, di mana dia memanggil para ulama untuk memberikan fatwa, membolehkan dia mengutip cukai daripada rakyat, dan duit itu akan dibelikan persenjataan bagi menentang tentera Mongol. Imam Nawawi tidak mahu memberikan fatwa kata boleh. Sebabnya ialah kerana masih banyak lagi harta-harta lain yang boleh digunakan. Maka marah kepada Imam Nawawi, dihalaunya keluar. Imam Nawawi dengan lapang dada keluar, meninggalkan Damsyik. Peristiwa Raja Zahir Baibars ini ada lagi kisah yang lain, iaitulah dipanggil dan datanglah beberapa ulama. Ditanya seorang demi seorang, hampir kebanyakan menyatakan halal, boleh, tuanku kutiplah cukai daripada rakyat. Sehingga akhirnya dipanggillah seorang ulama pada masa itu, Ais bin Abdus Salam, ya, ataupun Izzuddin bin Abdus Salam. Bila dipanggil Izzuddin ini, dia berdiri di hadapan raja lalu dia beritahu, wahai raja, sesungguhnya haram kamu tidak boleh mengutip hasil cukai daripada rakyat untuk membeli senjata kecuali setelah melakukan beberapa perkara. Raja tanya apa dia? Lalu Ais bin Abdus Salam menyatakan, pertama, hendaklah tuanku lelong semua harta emas perak yang dipakai oleh dayang para hamba, harta-harta tuanku permaisuri, selagi ada yang dalam istana, segala periuk belanga yang boleh jual-jual dulu. Tengok, kumpulkan duit dia cukup ke tidak. Kalau tak cukup, maka tuanku hendaklah isytiharkan bahawa istana ini dilelong dan dijual. Ambil duit dia, kumpulkan. Tak cukup juga, maka hendaklah diisytiharkan tuanku dilelong. Ini kata Izzuddin bin Abdus Salam. Dia berani ulama dulu-dulu. Di mana Raja Zahir Baibars ni asalnya seorang hamba, ditebus dan dibebaskan. Kemudian atas kelincahannya bergerak, dia sehingga akhirnya diangkat dan dilantik menjadi raja pada masa itu. Oleh kerana tuanku, kata Izzuddin, asalnya adalah hamba, maka tuanku juga mesti dilelong. Tengok, kalau dah dibeli tuanku, longgok duit tu campur semua tak cukup juga, barulah tuanku boleh ambil duit daripada rakyat. Mendengarkan ucapan ini, hampir semua ulama yang ada di kawasan di hadapan raja ni mengangkat kaki jubah masing-masing setinggi-tingginya. Kerana mereka takut darah Izzuddin akan terpercik. Menyangkalah mereka Raja Zahir Baibars akan marah dan memancung Ais bin Abdus Salam ini. Tiba-tiba Zahir Baibars insaf dia, dan diikutlah arahan tu semua. Dan ringkas cerita akhirnya dapat kumpul duit beli senjata. Dan mereka berjaya mengalahkan tentera Mongol dan Tartar di Ain Jalut, di bumi Palestin. Ya, walaupun seluruh dunia pada masa itu mengatakan bahawa mustahil kerajaan mana pun dapat mengalahkan tentera Mongol ini. Itu panjang kisah. Baik. Kemudian Imam Nawawi kembali semula ke Damsyik. Dia bila raja dah meninggal,
keadaan tu habislah. Dia pun balik semula ke Damsyik. Dan bila sampai sana, ulama-ulama di Damsyik, dia merayu dan mohon, minta supaya dia mengajar di sana. Dia kalau kita tengok sejarah, perkembangan ilmu dalam Islam, asasnya lebih kurang ada 4 bandar dan negara yang dibuat kajian oleh ulama. Pertama sekali, pusat segala ilmu di dunia ialah Mekah, Madinah. Ini yang pertama. Ya, kerana Al-Quran diturunkan di situ. Kemudian selepas daripada itu berkembang, masuk marhalah yang kedua di kota Baghdad pada masa itu. Kemudian setelah daripada itu, perkembangan sejarah ilmu dalam Islam ini berpindah ke Damsyik, ke Dimashq, di Syria. Memang ulama hebat-hebat. Ya, bacalah buku-buku, kita akan temui. Habis di sana, peringkat keempat, dia pergi ke Qahirah di Mesir. Itu yang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mendirikan universiti. Bukan mendirikan, menukar silibus Ahli Sunnah wal Jamaah dan diimplementasikan di Universiti Al-Azhar dalam sejarah. Yang mendirikan Azhar University itu kerajaan Fatimiyah. Dia puak-puak Syiah. Ada jasanya. Cuma Sultan Salahuddin ambil alih, diubah silibusnya. Kekal sehingga hari ini. Lepas daripada Mesir itu mula menurun dah. Sehinggalah hari ini kita harap akan bangkit semula. Dia sejarah tamadun ilmu dalam perkembangan hidup umat Islam ini. Kemudian, dia pun mengambil keputusan dia untuk menerima apa yang diberikan cadangan oleh ulama. Di antara guru-guru Imam Nawawi yang terkenal dan masyayikh, tok guru dia ni, dia mengaji duduk secara kita panggil rihlah ilmiah dan secara talaqi dan memberikan siqah. Ya, siqah dengan makna kepercayaan. Itu orang-orang dulu bila dia mengaji, dia belajar, dia beri siqah pada tok guru dia. Hari ini ramai belajar mengaji tinggi-tinggi. Ya, tapi bila dah pandai, dah keluar universiti, tidak ada siqah dengan tok alim, ulama, tuan-tuan guru yang pernah mengajar, cikgu-cikgu dia. Kita mesti ada siqah, ya, yakni kepercayaan. Antara nama-nama gurunya yang masyhur ialah Ishaq bin Ahmad Al-Maghribi, Abdurrahman bin Nuh Al-Maqdisi, Umar bin As'ad Al-Irbili, Khalid bin Yusuf An-Nablusi, Ad-Diya bin Tamam Al-Hanafi, Ahmad bin Salim Al-Misri, Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani, ini pengarang kitab Al-Alfiyah, Umar bin Bandar Al-Taflisi, Ibrahim bin Ali Al-Wasiti, Ahmad bin Abdul Daim Al-Maqdisi, Ismail bin Abil Yusri Al-Tunuhi, Abdurrahman bin Salim Al-Anbari, Abdurrahman bin Muhammad Qudamah Al-Maqdisi, dan Abdul Azizi bin Muhammad Al-Ansari, dan ramai lagi yang lain-lain. Ya. Ini sebahagian di antara gurunya. Itu je dah berapa belah orang dah. Kita berapa orang guru dalam hidup. Ya, sebab itu jangan berhenti belajar. Ya, cari ilmu sampai kita mati. Imam Nawawi memulakan pendidikan awalnya ketika berhijrah ke Damsyik di Syria. Perkara pertama yang dicarinya ialah Jami' Umawi. Ini center. Kalau macam di Mesir, Azhar University itu.
Ya, kalau di Damaskus, di Syria, di Damsyik, itulah dia. Jami'ul Umawi. Itu center pusat pengajian ilmu seantero dunia pada masa itu. Di situlah dia terjumpa khatib imam di jami' tersebut, iaitulah Syekh Jamaluddin Al-Kafi Ad-Dimashq. Setelah Imam Nawawi menceritakan tujuan asalnya ke situ kepada Syekh Jamaluddin, maka Syekh Jamaluddin membawanya ke halaqah Mufti Syam pada waktu itu, iaitulah Syekh Tajuddin Abdul Rahman bin Ibrahim. Dia ini dikenali dengan panggilan Farqah. Beliau telah belajar beberapa pelajaran dengan Mufti Syam ini dan melazimi mufti tersebut untuk beberapa ketika. Syekh Tajuddin merupakan guru pertama bagi Imam Nawawi. Jadi dia pergi belajar, guru pertama dia tu mufti. Ni kitab ni pun yang karang ni bekas mufti juga. Ya. Akhirnya kita harap bila kita baca, ialah secara langsung ni makna kita juga berguru dengan mufti. Ya, bukan saya yang mengarang kitab ini, saya membaca dan mengolah, menambah aja. Setelah itu, Imam Nawawi telah berpindah ke Al-Rawahiyah atas nasihat Syekh Al-Farqah. Kerana Syekh Al-Farqah tidak mempunyai kemudahan seperti tempat tinggal dan tidak mempunyai sekolah, melainkan Al-Syarimiyah. Dengan itu Syekh Al-Farqah membawa Imam Nawawi kepada Syekh Al-Kamal Ishaq Al-Maghribi dan memulakan pengajian dengan Syekh Kamal itu. Di samping itu Syekh Kamal menyediakan sebuah rumah yang sederhana bagi Imam Nawawi dan tinggallah dia di situ sehingga Syekh meninggal dunia. Di mana Imam Nawawi memanfaatkan kesempatan yang diberikan dengan belajar bersungguh-sungguh, menekuni apa yang diajar. Sehingga Imam Nawawi pernah menyebut, selama 2 tahun aku tidak pernah meletakkan badanku ke lantai. Bukan tak tidur, kata baring rehat lenguh belakang, tak. 2 tahun. Kok sakit ke lenguh ke mengantuk tidur, pakai tidur sandar, tidur duduk je lah. Sampai macam tu. Pantal ke mana, tilam ke mana. Kerana komitmen, ya, fokus yang bersungguh-sungguh yang dibuat. Memang dalam perkara ilmu kena bersungguh-sungguh. Siapa yang bersungguh dia mesti dapat. Itu janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Nawawi memang dia tidak suka membuang masa. Dia memenuhi masanya dengan membaca, kemudian terus mengulang-ulangi apa yang telah difahaminya. Dia telah menghafal kitab At-Tanbih karya Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi selama 4,5 bulan sahaja. Luar biasa. Ini menunjukkan ulama-ulama ni Allah beri sifat tabit. Ya. Tabit makna kuat ingatan. Kemudian beliau telah sebahagiannya perkara-perkara berkaitan ibadah dalam kitab Al-Muhazzab, sehingga murid beliau telah menguji hafalan Imam Nawawi terhadap kitab-kitab yang telah dihafalnya. Dan terbukti Imam Nawawi menghafalnya dan memahami setiap apa yang terkandung dalam kitab tersebut. Imam Nawawi telah membaca dan mempelajari sebanyak 12 mata pelajaran setiap hari. Antaranya, dia membahagikan pelajaran-pelajaran ini seperti 2 pelajaran pertama bagi kitab Al-Wasil. Kedua, kemudiannya Al-Muhazzab. Yang keempat, Al-Jamu'u Bainas Sahihain. Yang kelima, Sahih Muslim.
Yang keenam, al-luma. Ya, al-luma ni untuk nahu. Bagi orang yang mengaji bahasa Arab. Ya, dalam tadi ilmu mantik dan seumpamanya. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, aku telah menulis atau menambah setiap perkara yang berkaitan syarah-syarah yang tidak jelas, menjelaskan perkataan atau ayat, membetulkan kesalahan bahasa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberkatiku waktu dan kerjaku, dan Allah Ta'ala jualah yang membantuku. Imam Nawawi dikurniakan Allah kekuatan daya ingat yang luar biasa. Sebab itulah kalau kita mengaji fikih, ya, fikih Syafi'i serta fikih muqarran, perbandingan fiqh, maka Imam Nawawi di antara ulama yang boleh dijadikan rujukan dia dalam membuat perbandingan dan perbincangan. Begitu juga penguasaannya dalam matan hadis, nama-nama perawi. Dengan arti kata yang lain, beliau dapat menghimpun semua hadis, riwayat dan dirayah. Nama perawi pun dia boleh diingat. Beliau dianggap yang pertama pada zamannya menguasai dan ma'rifah gabungan ilmu tersebut secara hafazan, itqan, tabit, hadis Rasulullah, serta ilmu berkenaan ilad, sahih dan sanad-sanadnya. Ini kalau kita mengaji berhubung dengan maqasid syariah, kita temulah tu bab ilad apa semua ni. Ya, sanad. Dia hafal semua. Imam Nawawi dia anggap faqih al-muhaddithin dan muhaddis al-fuqaha. Dia ni faqih masya-Allah dalam hadis. Menjadi rujukan utama yang ditunjuk untuk mengeluarkan fatwa pada zaman ini tanpa khilaf dan dapat disangkal lagi. Kalau dia mengeluarkan fatwa, semua ulama terima. Sebab itu kita hadis 40 ni, saya baca kisah perjuangan mujahidin di Afghanistan mulai tahun 79. Ketika mana Rusia menceroboh masuk 25 Disember 79 menakluk Afghanistan. Ya. Kemudian mujahidin bangun berpuluh-puluh tahun berperang. Dikatakan, saya baca tulisan seorang syuhada, doktor, lupa saya nama dia, doktor yang menulis satu kitab, Ayatul Rahman Al-Jihadu fi Afghanistan, ayat-ayat Allah dalam jihad di Afghanistan. Dr. Abdullah Azzam, baru saya ingat. Dr. Abdullah Azzam mencatatkan bagaimana waktu-waktu rehat bila mujahidin tak pergi perang atau balik perang, menunggu nak ambush esok lusa, waktu rehat, mereka akan membaca kitab hadis 40. Ada ulama akan kupas hadis-hadis tengah-tengah medan perang di Afghanistan. Hebatnya kitab hadis 40 ni lah ni. Ya, yang kita akan baca nanti syarah. Akhirnya, Imam Nawawi dibenarkan mengajar di Madrasah Iqbaliyah yang diasaskan oleh Syekh Jamaluddin Iqbal pada tahun 603 Hijrah. Seterusnya beliau menjadi guru di Madrasah Rukniyah yang diasaskan oleh Syekh Ruknuddin Mankuris dan pernah juga mengajar di Madrasah Khalafiyah yang diasaskan oleh Syekh Khalfuddin Sulaiman. Akhirnya, beliau diberi tanggungjawab untuk menjadi tuan guru di Darul Hadis Al-Ashrafiyah selepas kewafatan Imam Abu Syamah pada tahun 655 Hijrah. Mari kita lihat sedikit
beberapa nama tokoh-tokoh ulama yang pernah menjadi anak murid ya kepada Imam Nawawi. Di antaranya ialah Alauddin bin Al-Attar, Ahmad bin Ibrahim bin Mus'ab, Ahmad bin Muhammad Al-Ja'fari, Ahmad bin Qarh Al-Ishbili, Ar-Rashid Ismail bin Al-Muallim Al-Hanafi, Muhammad bin Abil Fatah Al-Hambali, Ahmad Ad-Darir Al-Wasiti, Sulaiman bin Umar Ad-Dir'i, Abdurrahman bin Muhammad Al-Maqdisi, Al-Badar bin Jama'ah, Muhammad bin An-Naqib, Muhammad bin Abdul Khaliq Al-Ansari, Hibatullah bin Abdurrahim Al-Barrizi, Yusuf bin Abdurrahman Al-Mizzi, dan lain-lainnya. Ya, sengaja saya bacakan nama-nama anak murid ini. Mudah-mudahan insya-Allah ya, kita menjadi saksi di mahsyar di hadapan Imam Nawawi, sekurang-kurangnya saksi secara dengar, walaupun tidak menghafal nama anak-anak murid Imam Nawawi di kalangan ulama-ulama besar. Kenyataan yang dibuat oleh Syekh Yasin bin Yusuf Al-Zarkashi, katanya dia berfirasat bahawa kanak-kanak ini diharap menjadi ulama paling terkemuka pada zamannya dan paling zuhud yang boleh memberi manfaat kepada ummah. Hal ini ditegur oleh orang lain dengan bertanya, adakah kamu ahli nujum? Jawabku tidak. Tetapi sebagaimana Allah mengilhamkan kepadaku. Jadi pernah dia disebut oleh Syekh Yasin bin Yusuf Al-Zarkashi. Masa dia tengok Imam Nawawi kecil lagi. Dia kata, budak ni aku tengok jadi ulama besar ni. Tiba-tiba ulama-ulama lain tegur dia, entah ni sejak bila jadi ahli nujum? Dia kata, tak, bukan nujum. Tapi anak terasa menurut firasat anak, dia ni ulama besar. Ya, di sana memang kita tahu ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, ittaqud firasatal mu'min. Ya. Takutlah kamu firasat orang-orang yang beriman. Ya, kerana mereka bila berfirasat bercakap, mereka bercakap dengan nurullah. Ya, dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebutnya tadi berlaku sungguh. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dikatakan bahawasanya di antara sifat dan akhlaknya ialah sebagaimana berikut. Wara' yang tinggi, zuhud yang benar, tidak menunjukkan kemewahan, bahkan berpada-pada dengan yang ada. Bertakwa dan qana'ah, sentiasa bermuraqabatullah, sama ada ketika sunyi atau di khalayak ramai. Tidak makan buah-buahan di kota Damsyik kerana syubhah. Ini pernah diceritakan kepada saya oleh guru saya rahimahullahu ta'ala, Dr. Abdul Aziz Hanafi. Dia menyatakan bahawa Imam Nawawi tidak memakan buah-buah yang ada di kota Damsyik kerana pada masa itu ramai pencuri-pencuri. Orang mencuri ni ramai sangat. Ada yang pergi mencuri ke kebun dan ke ladang. Ambil bukan sikit-sikit tengah malam tu. Sumbat-sumbat dalam kotak, 4-5 kotak, buat pelari. Pagi besok lepas subuh jual di pasar Damsyik. Dia terdengar kata ada orang mencuri, tapi tak tahu siapa.
langsung dia tak makan semua hidup buah-buah daripada damsyik. Nah, ya, begitulah ulama-ulama menjaga makanan mereka. Sebab itu hati mereka terang, ya, lidah mereka fasih, ada kekuatan ingatan sebab mereka tidak makan kecuali halal. Syubhah pun mereka tolak. Dia tak makan. Macam Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Ahmad bin Hanbal seumur hidup tidak pernah makan buah tembikai. Anak murid bagi, dia bagi kat orang. Bagi ke dia, dia bagi orang lain. Satu hari ditanya oleh anak murid Ahmad bin Hanbal, kenapa tuan tak dimakan buah tembikai yang kami bagi? Kata Ahmad bin Hanbal, macam manalah saya nak makan? Sehingga hari ini, saya belum lagi jumpa hadis macam mana cara nak potong buah tembikai. Bayangkan. Macam itulah ulama ikut sunnah. Sebab itu jangan hina ulama. Kasihi dan cintailah para ulama. Kita kalau makan tembikai, tak ada pisau, pakai empuk ke tiang je. Itu ya, baik. Apa lagi sifat Imam Nawawi? Makan dan minum hanya sekali sahaja sehari ketika sahur. Habis tahajud tu, sudah semayang semua, belum nak subuh tu dia makan sikit. Itu puasa. Itulah. Buka akan ambil syarat buka. Dia banyak berpuasa sunat, berjaga malam dan beribadat dan mengarang. Dia tidak berkahwin dan mempunyai sifat-sifat mahmudah yang lain. Ya, jadi kalau dia tak kahwin ustaz, bercanggahlah dengan sunnah Rasulullah. Maaf, nanti yang tu bahas lain. Dia tak kahwin tu panjang, kau nak kupas alasan-alasan tak mampu kita. Dia lebih arif, lebih alim, dia lebih tahu. Baik. Mari kita lihat sekejap beberapa nukilan ungkapan yang diucapkan oleh ulama-ulama berhubung dengan Imam Nawawi ini. Abul Abbas bin Al-Faraj berkata, Imam Nawawi mempunyai 3 martabat. Setiap satu daripadanya, kalau dimiliki oleh seseorang, pasti orang ramai akan sanggup mengunjunginya, yaitu ilmu, zuhud, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini 3 ni kata dia ada ke Imam Nawawi. Pertama ilmu, yang kedua zuhud, yang ketiga amar ma'ruf nahi mungkar. Imam Ibnu Katsir menyatakan kesanggupan beliau menentang Raja Zahir menunjukkan kehaibatannya yang luar biasa. Memang kalau dulu kan menentang raja dipancung terus. Dia berani mati kerana Allah aja, kerana amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Ibnu Subki berkata, beliau adalah penghulu yang cukup haibat. Lagi zuhud, tidak menghiraukan dunia, sehingga jadilah agamanya tumbuh subur, yang dihiasi dengan zuhud dan qana'ah. Al-Imam Suyuti berkata, Imam Nawawi adalah Al-Imam, Al-Faqih, Al-Hafiz, Syekhul Islam, dan padanya tanda kewalian. Imam Az-Zahabi pernah berkata, beliau adalah mufti ummah, Syekhul Islam, Al-Hafiz, alim, dan padanya terdapat tanda kewalian. Beliau juga berkata, Imam Nawawi beriltizam menuntun ilmu siang malam selama lebih 20 tahun sehingga mengatasi rakan-rakannya dalam ilmu dan amal. Kalau kira yang sebaya umur lah dengan dia, tak ada boleh lawan.
dia punya shoot menuntut ilmu tu non-stop. Beliau mula mengkarya menulis tahun 660 Hijrah hingga beliau meninggal dunia tahun 676 Hijriah. Berkata Imam Samsuddin Al-Hanbali, beliau seorang imam al-hafiz, al-mutqin, mahir dalam segala jenis ilmu dan mengarang karya-karya yang tidak terkira banyaknya. Beliau juga sangat wara dan zuhud, meninggalkan keinginan-keinginan beliau. Berkata Abdul Rahim Muhammad Al-Ikhmimi, adapun Syekh Muhyiddin, yakni Imam Nawawi, merupakan seorang yang mengikut jalan dan cara para sahabat radhiyallahu an, dan aku tidak menjumpai di zaman ini, zaman dia tu, orang yang mengikut jalan dan cara para sahabat radhiyallahu anhum melainkan Imam Nawawi. Itu di antara pengakuan kita kata. Dia daripada kibarul ulama, ulama-ulama yang besar di zaman dia. Mari kita lihat beberapa nama kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi. Antara karyanya ialah At-Tahqiq, Al-Majmu', At-Tanbih, At-Tankih, Ar-Rawdah, Al-Minhaj, Al-Fatawa, Syarah Sahih Muslim, Tashih At-Tanbih, Nuktah At-Tanbih, Riyadus Salihin, Al-Azkar. Ya, Al-Azkar tu kitab bab doa, zikir-zikir, wirid-wirid pagi apa, malam apa, kalau musafir apa, bermukim apa, masa sakit doa apa, masa sihat nak baca apa, nak pergi kerja, keluar rumah, semua. Daripada buka mata sampai mati, benda apa, semua ada dalam Al-Azkar. Al-Arba'in An-Nabawiyah, yang inilah kitab hadis 40. Tahzib Al-Asma' Wal-Lughah, Tabaqat Al-Fuqaha, At-Tibyan, At-Tibyan, Al-Munasik As-Sughra, Al-Manasik Al-Kubra. Ya, yang kecil ada, yang besar pun ada. Manaqib Syafi'i, kisah-kisah Imam Syafi'i. Al-Ijaz, Al-Irsyad, At-Taqrib, Al-Mubhamad, Bustanul Arifin, Bustanul Arifin, Jami'us Sunnah, dan lain-lain, banyak lagi. Sebenarnya Imam Nawawi telah meninggalkan kitab yang terlalu banyak, merupakan khazanah bagi imam, bagi umat ini. Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, kebanyakan ulama sepakat menyatakan bahawa kitab yang mu'tamad ialah Al-Majmu', At-Tahqiq, At-Tanqih, Ar-Rawdah, dan Al-Minhaj. Ini semua memang menjadi rujukan dalam bidang fiqh. Hebat, Masya Allah. Baik, ada beberapa karamah yang berlaku yang dicatatkan oleh pengarang kitab ini. Saya bacakan. Pertama, dikatakan ketika beliau menulis kitabnya pada waktu malam, bercahaya jarinya seperti pelita yang menerangi tempat tulisannya. Ini dinyatakan oleh Syekh Abdul Fattah Husin Rawah. Makna macam ni pen, ada angkat adalah diletak je tu keluar cahaya kat jari ni. Jadi terang, angkat, hilang, cucuk kat dawat, tekan, keluar balik. Itu karamah dia. Yang kedua, Sultan Zahir Baibras yang tadi itu, marah ke dia, halau dia. Akhir lepas sebulan meninggal. Kemudian sebelum meninggal, kirim wakil
menghadap Imam Nawawi minta maaf kat dia. Itu karamah tu. Itu kehebatan. Yang ketiga, dia sangat istiqamah. Satu kekuatan juga. Satu karamah, kemuliaan dari Allah. Yang keempat, kalau tengok umur dia. Dia meninggal umur muda. Dia meninggal umur 45 tahun. Tapi kau tengok kitab itu, kalau kita kaji jujur aja. Duduk ulama-ulama hari ini, tengok kitab dia cara tulis kupasan, ulasan, berapa ribu, berapa ratus muka surat setiap kitab tu. Kalau ke umur mahu gamak 100 tahun, boleh jadi tak boleh hasil lagi kitabnya. Dia 45 tahun dia, tapi Masya Allah. Itu ya, karamah. Imam Nawawi telah wafat pada usia 45 tahun, tahun 676 Hijrah di Nawa. Sebelum kewafatannya, beliau telah menziarahi Al-Quds, dia pergi Baitul Maqdis, dan Al-Khalil, itu di Hebron. Dan kemudian pulang ke rumah ayahnya di Nawa. Ketika itulah Allah menjemputnya kembali kepada pencipta. Apabila berita kewafatannya sampai ke kota Damsyik, masyarakat Islam merasa kehilangan yang amat besar dan amat bersedih, sehingga ramai yang mengunjungi dan menziarahi untuk solat jenazah ke atasnya, termasuk ketua qadi ketika itu, Izzuddin Muhammad bin As-Saghih, dan orang ramai. Kubur Imam Nawawi di Nawa, dia sampai hari ini pun masih diziarahi. Dan kalau pergi Nawa ni, dekat kubur, ada satu kubur, tapi tak ada satu pokok kayu, endang sangat. Besar pohon kayu dia. Selebat-lebat daun. Bawah tu lah makam dia. Tapi kat makam, kubur lain tak ada. Iaitu karamah, kelebihan, kemuliaan ni, yang menaungi umat. Baik. Imam Nawawi adalah merupakan tokoh yang terbilang dalam mazhab Syafi'i. Dia menghasilkan karya yang sangat-sangat bermutu, menjadi sumbangan ilmiah kepada umat sehingga hari kiamat. Baik. Kitab yang ada pada saya ni, siapa nak beli nanti boleh belilah nanti. Ya. Kitab ini ada keistimewaan. Ya, Matan Arba'in ni. Dalam hal ini, banyak ulama yang menyusun buku memuatkan 40 hadis. Kenapa? Kita banyak, bukan ni aja. Dia ada buku-buku yang lain. Ustaz-ustaz juga pun ada tulis mutaakhir. 40 hadis mengenai kiamat kan. 40 hadis macam mana nak kaya lah, macam-macam. Soalnya kenapa 40? Tu. Ya. Baik. Diketahui bahawasanya yang pertama kali membukukan 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Abdullah bin Mubarak. Ini ulama besar yang sangat alim. Kemudian Muhammad bin Aslam At-Tausi Al-Alim Ar-Rabbani. Kemudian Al-Hasan bin Sufyan An-Nasa'i, Abu Bakar Al-Ajuri, Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Afahani, Ad-Daraqusni, Al-Hakim, Abu Nu'aim, Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Sa'id Al-Malini, Abu Usman As-Sabuni, Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Hilah. Sama mana? Hilah. Sekejap ya, sekejap. Hari pertama. Tersinggung tadi.
tersinggung tadi, saya ingat. Minta maaf, tadi tersinggung. Putus. Minta maaf ya, tadi tersinggung. Tersinggung waya, sikit lagi. Baik. Saya bacakan lagi nama-nama ulama yang menulisnya kitab hadis. Dalam tu ada 40 hadis. Sebenarnya ramai. Ya, baik. Antaranya lagi Abu Usman As-Sabuni, Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, Abu Bakar Al-Baihaqi, dan ramai lagi yang lain. Berkata Imam Nawawi, aku memohon petunjuk kepada Allah dalam menyusun 40 hadis ini dan mengikut langkah yang telah ditempuh oleh para imam yang alim dan para ahli hadis yang disebutkan di atas. Para ulama telah bersepakat atas kebolehan memakai hadis dhaif dalam fadail amal. Sungguh pun demikian dalil yang saya pegang. Bukanlah hadis ini, tapi saya berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyuballighu syahidu minkumul ghaib. Yang hadir di antara kalian hendaklah menyampaikan kepada yang tidak hadir. Nah, itu berhubung dengan hadis pesan Nabi itu, siapa yang tahu hadis sampaikan pada orang lain. Nah, mengajarlah maknanya, yang mana tahulah. Ya, jadi tak lafal, buka, kita baca, kita sampaikan. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab ilmu Babul Hadis. Sabda Rasulullah menyampaikan ilmu lebih memahami dari orang yang mendengarnya. Dia juga kitab korban, bab haji, buruan, fitnah dan lain-lain. Imam Muslim pula menyatakan dalam hadis yang ke-29 dan 30. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha wa addaha kama sami'aha. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar kata-kataku lalu ia menghafalnya kemudian menyampaikannya kepada orang lain sebagaimana ia mendengarnya. Itu kita tengok ulama-ulama, ya, wajah mereka berseri-seri kerana mereka menghafal hadis yang banyak. Antara keistimewaan kitab ini ialah ia mencakupi semua hadis berkaitan kehidupan manusia. Semua topik lah. Kita kata dalam aspek kehidupan manusia dan kemanusiaannya. Jadi maudhu' ataupun tajuk-tajuk hadis yang disusun oleh Imam Nawawi itu bukan pakai kita kata cekak-cekak ambil letak, bukan. Dia susun tu. Nanti bila kita baca lepas satu hal baru kita nampak. Maknanya kita membaca kehidupan kita sendiri, ya. Kita membaca diri kita sendiri. Kita membaca masyarakat kita. Bila dihuraikan hadis-hadis itu. Kemudian hadis 40 ni juga menjadi dasar-dasar penting dia dalam perkara agama. Kemudian kitab hadis 40 ni bukan seorang dua, puluhan ribu malahan ratusan ribu ulama-ulama mensyarahkan hadis-hadis dalam kitab hadis 40 ini. Dan tadi telah kita sebut, ya, ramai ulama-ulama lain yang buat juga hadis, 40 hadis dalam satu kitab. Banyak. Tetapi tak tahu, itulah kata tadi kehebatan Imam Nawawi. Dengan kehendak Allah, kitab hadis 40 Imam Nawawi ni aja macam menonjol, naik. Riyadus Salihin dia, Al-Azkar dia. Ya, yang dia karang tu. Jadi Allah Ta'ala angkat. Sebuah hadis 40 orang tahu dah. Imam Nawawi. Dia tu memang pelusuk dunia lah. Satu dunia. Sebut kata hadis 40 ni,
Orang semua tahu. Kitab ni juga diajar dan dipelajari ya, oleh kepelbagaian lapisan masyarakat ya, di seluruh dunia. Baiklah, saya ambil dulu hadis yang pertama. Daripada Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maksudnya, sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat, dan sesungguhnya setiap orang mengikut apa yang dia niat. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya kerana dunia untuk dia dapatinya, atau perempuan untuk dikahwininya, maka hijrahnya mengikut apa yang dia hijrah. Ya, hadis ini diambil dari riwayat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Saya bacakan sedikit biografi ringkas perawi, ya, yakni Umar ibn al-Khattab. Namanya Umar ibn al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qarth bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Ya, di mana nasab Sayyidina Umar berhimpun dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Ka'ab. Dia keturunan Nabi Umar. Kunyahnya ialah Abu Hafsin. Kunyah ini diberikan kepadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan Badar. Ya, kerana Umar ni dia tangkas Abu Hafsin ni, makna bapak singa. Dia punya mengaum, cakar, terekam dia dahsyat Umar ni. Dia kalau sejarah dia menyeksa orang Islam. Dia start pukul orang Islam di Mekah masa zaman-zaman menyeksa tu. Dia berhenti tu pasal dia tu penat. Bayangkan. Atau dia lapar, dia nak lihat makan dulu, baru berhenti. Tidak start bung tu, teruslah tu, tak berhenti dah. Umar tu, ya. Selain itu beliau digelar dengan Al-Faruq, membawa maksud Allah Ta'ala telah membezanya dengan perkara yang benar dan perkara yang batil. Untuknya gelaran ini diberikan kepada beliau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kadang-kadang disebut juga Umar Al-Faruq, firqah, yang membezakan. Bilanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima Umar masuk Islam, lepas dia Umar bersyahadah, Umar tanya Rasulullah dua soalan. Pertama, ya Rasulullah, kita betul kan? Dia kata ya. Yang kedua, ya Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Dapur di luar tu semua sesat, tak betul, syirik kan? Ya. Nah, kalau gitu yang kita nyuruk dalam ni buat apa? Jom keluar. Saya duduk depan, ikut saya. Kita berarak di keliling Kaabah, kita tunjuk haibah Islam. Kita yang betul, mereka yang salah. Itu dia beza. Itulah dia dapat gelaran Al-Faruq. Ya, yang mempunyai firqah, yang membezakan betul antara hak dan batil. Merupakan khalifah kedua umat Islam selepas Abu Bakar radhiyallahu an pada tahun 13 Hijrah. Ini nanti insya-Allah kita akan sambung lagi pada hari Rabu nanti. Ya, 9 suku hingga 10 suku malam. Cuma saya nak sebut, malam besok memang tak ada. Tetapi ada satu. Baru dapat
apa ni, anak-anak muda daripada Pulau Pinang minta saya buat satu kuliah live besok. So Dewan Cadang dan setuju juga jam 9 suku hingga 10 suku malam besok. Tapi bukan kitab ni. Saya bawa tajuk umum, iaitulah ketaatan ya, kepada Rasul. Rasul itu sebagai ikutan. Itu tajuk dia besok. Jadi boleh nanti saya linkkan dengan Facebook saya. Maka bolehlah tengok ramai-ramai. Kemudian kita akan berjumpa nanti besok hari Rabu ada pula balik kitab ni ya. Ingat tu. Baik. Saya nak menyebut sebagai penutup. Kami di kawasan Gombak kehilangan pagi tadi seorang guru pasti. Beliau ni mengidap penyakit kanser dan meninggal dunia pagi tadi di Kuala Pilah. Baru aja para netizen semua, sekitar 2 tahun yang lepas, saya memimpin umrah guru-guru pasti ke Mekah. Baru je 2 tahun lepas. Dan dia bersama dengan rombongan. Sempatlah saya bawa pergi ziarah apa semua sekali lah. Balik daripada itulah dia mula sakit. Akhirnya Allah mentakdirkan. Dia pagi tadi dia meninggal dunia. Nama guru pasti yang berkenaan ialah Jalaliyah binti Jamil. Dia ni guru pasti bagi PAS kawasan Gombak. Ya, kita panggil dia Cikgu Alia rahmatullahi alaihi rahimallah. Ya, jadi mari sama-sama kita bacakan sekali seorang suratul Fatihah. Niat hadiahkan kepadanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa dan menerima segala amal Cikgu Jalaliyah binti Jamili dan menjadi orang yang masuk ke dalam syurga dengan izinnya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wasta'mil bi ta'atika abdadana wa khallis minal fitani wal mihni asrarana. واشغل بالاعتبار أفكارنا وقنا شر وساوس الشيطان وأجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها والله أعلم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa malam besok jam 9 suku insya Allah.